Assalamualaikum. Selamat malam. Alhamdulillah kita jumpa lagi malam ni. Alhamdulillah. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya dulu macam biasa. Nama saya Nur Azmira binti Abdul Razak. Boleh panggil saya Mira. Kepakaran kami adalah membantu mereka di luar sana yang kekangan masa untuk menyediakan sambal hitam yang menepati rasa asli dari negeri Pahang dan tidak mengecewakan anda apabila mencubanya. Itu adalah kepakaran kami, sambal hitam Nur An. Ingat Mira, ingat sambal hitam Nur An, okey? So Mira nak sharekan dengan korang malam ni, topik malam ni adalah mengenal potensi diri. Bagaimana kita nak mengenal potensi yang ada dalam diri kita. So ini adalah topik yang Mira nak sharekan dengan korang malam ni. Apakah potensi yang ada dalam diri kita, kan? Cara untuk kita mengenal pasti bagaimana potensi yang ada dalam diri kita tu, okey? So ini yang Mira nak sharekan dengan korang malam ni, topik malam ni. Melalui apa yang kita ada, potensi yang kita ada, macam mana kita nak mengenal pasti. Ini yang Mira nak sharekan bersama korang malam ni. So korang bolehlah sharekan Mira punya live ni dengan rakan-rakan tersayang anda, kan? Boleh tag mereka, join live Mira, sertai live Mira malam ni untuk Mira sharekan apakah cara untuk kita mengenal potensi diri. Setiap orang mesti ada potensi dalam diri dia. Setiap individu mesti ada kelebihan, kan? Mesti ada kelebihan, kebolehan seseorang individu tu. So apakah potensi-potensi yang kita ada sebenarnya dalam diri kita yang Mira nak sharekan malam ni? Ada beberapa cara untuk kita mengenal pasti sebenarnya, okey? So Mira akan mulakan sekarang. So korang boleh tag rakan-rakan anda, boleh sharekan sekarang. Mira punya live ni untuk korang sama-sama sharekan apa yang Mira nak sampaikan sebentar lagi. Adalah cara kita untuk mengenal potensi diri. Setiap manusia, setiap individu mesti ada potensi dalam diri dia, kan? Mesti ada. So macam mana kita nak kembangkan, macam mana kita nak tahu, kan? Macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak mengenal pasti potensi yang ada dalam diri kita ni. So ini yang Mira akan sharekan dengan korang. Semoga apa yang Mira sharekan malam ni dapat membantu korang di luar sana, cara kita nak mengenal potensi yang ada dalam diri kita. Okay, so diri manusia hanya kecil sahaja, tapi dalam diri, kan? Tetapi dalam diri yang kecil tu sebenarnya terdapat alam yang besar. Okey, sebenarnya ini kata dari Sayyidatina Ali bin Sayyidatina Ali Abi Talib. Ini kata-kata dari dia. Dia cakap apa? Dalam diri manusia hanya kecil sahaja, tetapi dalam diri yang kecil itu sebenarnya terdapat satu alam yang besar, kan? Sebenarnya. So apakah potensi diri tu, kan? Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya tak dapat dilihat dengan mata kasar kita. Potensi adalah yang tak dapat dilihat dari mata kasar kita, tetapi ia boleh dibayangkan dan diselahkan kewujudan potensi itu dengan bertindak sesuatu terhadap puncanya. Ini adalah maksud potensi. Potensi adalah sesuatu yang kita tak akan dapat lihat dengan mata kasar kita. Kita cuma dapat rasa kewujudan dia tu hanya dapat dibayangkan. Dapat diselahkan daripada kewujudan potensi itu dengan kita bertindak. Terhadap apa punca kita bertindak. So ini adalah maksud potensi. Contoh, Mira beri contoh. Okay, sebiji telur, kan? Sebiji telur berpotensi jadi apa? Berpotensi jadi apa?
sebiji telur. Mesti jadi seekor ayam ke telur kan, daripada telur. Boleh jadi seekor itik ke, betul tak? Kan? Sebab apa? Dia berpotensi. Daripada telur tu sebenarnya dia boleh berpotensi menjadi seekor anak ayam, seekor anak itik, kan? So bila dia dibiarkan je macam tu kan, dia boleh jadi busuk kan, boleh jadi busuk kalau dia tak diramkan lah. Kalau dia diramkan, dia akan jadi seekor ayam, anak ayam, anak itik kan, daripada telur tu. Tapi bila dia dibiarkan macam tu je, dia tak ada potensi. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi busuk lah, jadi bangkai lah, betul tak? Sebab tu lah Mira cakap tadi, dia sesuatu yang tak dapat dilihat dengan mata kasar kan, boleh dibayangkan dan boleh diselahkan kewujudan dan bertindak sesuatu daripada ataupun terhadap puncanya itu kan. So kalau itu yang Mira berikan contoh tadi, dia sesuatu yang berpotensi untuk menjadi apa, untuk bertindak jadi apa kan. So kalau contoh macam alat muzik pula, dia akan berpotensi mengeluarkan muzik kan, bunyi yang berbeza dengan mengikut jenis-jenis muzik dia lah kan. Mengikut jenis-jenis muzik yang ada, so dia berlainan bunyi pula, betul tak? So kalau untuk hidup, untuk kita hidup dan meneruskan kehidupan kita tu, semuanya dah dibekalkan oleh Allah kan. Dah dibekalkan oleh Allah dengan pelbagai potensi dalaman diri kita, kan. Dan seluruh potensi tu sumber alam untuk digunakan selagi hayat ada lah, selagi hayat yang ada kan. So macam mana kita nak kenal pasti, macam mana kita nak mengenal pasti apa potensi yang ada dalam diri kita kan? Korang nak tahu tak macam mana kita nak kenal pasti, nak mengenal potensi yang ada dalam diri kita tu? Melalui yang first, kita gunakan untuk bolehkan kita menggunakannya dengan terlebih dulu, kita mengenal pasti potensi yang ada, yang kita rasa ada dalam diri kita, kan. Kita kena terlebih tahu dulu apa yang kita rasa dan kita miliki potensi yang ada dalam diri kita. So kita kenal pasti melalui apa yang kita sedar, apa yang kita rasa, yang kita potensi yang ada dalam diri kita tu. So kita kenal pasti melalui kita menggunakan ialah dengan terlebih dulu mengenali potensi ini kan. So diri kita sendiri mesti kita tahu kan, mesti kita tahu apakah potensi yang kita ada kan, untuk kita sukakan diri kita, menyintai diri kita kan. Mesti kita sedar apa minat kita, apa hobi kita, apa bakat kita, apa kemahiran yang kita ada, apa yang kebolehan yang kita ada. Mesti diri sendiri yang akan tahu, betul tak? So sebab tu kita kena kenal pasti dulu. Kita akan rasa kita boleh buat macam ni, kita boleh buat macam tu. So kita diri sendiri yang sebenarnya tahu macam mana kita nak kenal pasti apa potensi yang ada dalam diri kita tu, melalui kita apakah hobi kita lah, apakah hobi kita, apakah minat kita kan, apakah kebolehan kita, apakah kekuatan kita yang kita ada. Potensi itulah dinamakan potensi yang kita ada. So selain kelebihan diri tu, kita juga sedar setiap individu, setiap manusia tu mesti ada apa? Mestilah ada kelemahan, mesti adalah kekurangan. Tak semua orang ada kelebihan sahaja kan, tapi dia ada juga kekurangan, kelemahan dia sendiri. So melalui kelemahan dan kekurangan itulah sebenarnya adalah potensi diri untuk dia perbaiki dan mengubah jadi lebih baik kan. Untuk memperbaiki, dan kita perlu kenali apakah kelemahan dan kekurangan kita juga sebenarnya kan. Semua orang ada kelebihan. Semua orang ada kelebihan, semua orang ada kekurangan, kelemahan. So kita kenal pasti dahulu apakah minat kita, apakah
kebolehan kita, kekuatan kita, lagi apa, kemahiran yang kita ada, kita sendiri yang tahu kan. So macam mana kita nak mengenal potensi dalam diri kita tu, kita kenal pasti dulu apa yang kita minat, apa hobi kita. Kita tanya diri kita kan. So macam tu cara untuk kita mengenal potensi dalam diri kita. So macam mana cara untuk kita senaraikan tu? Macam mana? Kan, nombor satu melalui apa? Melalui kita punya minat, kita punya hobi. So apa yang kita suka, apa yang korang suka, apa yang korang suka buat pada waktu lapang, apa hobi korang. Mestilah korang tahu apa yang korang suka melalui apa. Mungkin benda tu membuatkan keseronokan untuk korang, untuk kesihatan diri korang kan. Untuk apa lagi? Melalui hobi yang korang buat tu pada waktu lapang. Boleh mendapatkan ketenangan ke, boleh, dan juga maybe boleh mendapatkan pendapatan sampingan melalui apa yang korang buat tu, apa yang korang minat tu, hobi korang tu kan. Korang kenal pasti dan senaraikan apa yang korang minat tu melalui minat yang ada dalam diri korang, apa yang korang buat tu kan. So apakah, korang tanyalah, apakah faedah yang korang dapat daripada hobi korang tu, daripada minat yang korang ada tu? Apa yang selain daripada diri sendiri, apakah orang lain juga dapat? Apakah faedah lain juga yang orang akan dapat selain faedah daripada diri korang sendiri kan. So kita kena senaraikan, kita kena senaraikan apa minat kita, apa hobi kita, untuk kita kenal pasti potensi diri melalui minat. Melalui minat kita, melalui hobi kita. So kita senaraikan lah, macam itulah cara ni kita nak kenal pasti potensi dalam diri kita tau. Macam tu kita nak cara, melalui apa yang kita minat, melalui hobi kita. Hobi kita tu mendapatkan kita rasa keseronokan ke, kita rasa ketenangan ke kan. Kita mungkin boleh mendapatkan sumber pendapatan, mungkin kan, pendapatan sampingan ke kan. So inilah antara cara untuk kita kenal pasti potensi dalam diri kita melalui apa yang kita minat, apa hobi kita. Bila kita masa lapang tu kan, apa yang kita suka, apa yang kita buat. So korang kena pastilah apa yang korang nak kan, apa yang korang suka, apa yang korang buat, minat. Apa yang korang minat dan apa hobi korang tu. Inilah antara cara untuk korang kenal pasti potensi yang ada dalam diri korang tu. Sama ada minat yang korang ada tu boleh kembangkan lagi ataupun tidak. So ini nombor satu, melalui minat yang kita ada, minat kita ataupun hobi kita. Yang kedua adalah kemahiran. So siapa pula, setiap individu lah kan, mesti ada kemahiran yang dia ada kan. Mesti korang akan sedar, mesti korang akan tahu apa kemahiran yang ada dalam diri korang kan. Bagaimana ia boleh memanfaatkan kepada diri kita, bagaimana dia memanfaatkan kepada orang lain juga. So korang mesti sedar, mesti akan tahu apa kemahiran korang yang ada kan. So apakah yang korang lakukan, bakat yang korang ada tu, ataupun kemahiran yang korang ada tu? Contoh apa? Pandai melukis ke kan, pandai writing, menulis ke, menyanyi ke kan. Ni kan bakat ataupun kemahiran kan. So bermain komputer ke, korang boleh baiki motosikal ke kan. Ini adalah antara kemahiran ataupun bakat yang ada. So korang kena tanya diri, korang puas hati tak apa yang korang buat ni, daripada bakat yang korang ada ni, daripada kemahiran yang ada ni? Sebenarnya korang nak mendalaminya ke, ataupun sekadar buat macam tu je, sekadar macam suka-suka je kan. So apa salahnya korang kalau ada bakat macam ni, korang mendalami lagi, korang jadikan dia sebagai kerjaya korang kan. Kalau korang ada bakat inilah kan. So kalau boleh, macam tu lah kita nak mengenal potensi yang ada dalam diri kita tau. Bila kita ada bakat lah, bila kita ada bakat, kita sedar dan kita rasa kita memang ada bakat tu kan. So korang kena
mendalami tau, kena mendalami bakat yang ada supaya ia menjadi kerjaya korang. Kan, macam sesiapa lah yang pandai melukis tu kan, so korang sebenarnya boleh upgrade lagi, boleh mendalami lagi daripada melukis tu. Bukan sekadar nak buat saja tau, sebenarnya boleh menjadi satu kerjaya. Satu kerjaya untuk korang sebenarnya, boleh menjadi apa, sumber pendapatan lah kan. Boleh jadi kerjaya. So kita sebenarnya, siapa-siapa yang ada potensi dalam diri dia melalui bakat yang dia ada, melalui kemahiran yang dia ada, so jadikan ia sebagai kerjaya, jadikan ia sebagai korang kena mendalami lagi, lebih dalam lagi apa yang korang ada bakat tu, kemahiran tu kan. So jangan sia-siakan bakat yang ada kan. So korang gunakan peluang yang ada. So serlahkan bakat yang korang ada tu. Ini yang dinamakan macam mana kita nak mengenal potensi dalam diri kita. Kan. So sayanglah siapa-siapa yang ada bakat macam ni lah, bakat melukis ke, bakat menulis kan, buat blog ke kan, buat blog ke kan. So guna sebaik mungkin. So ambil peluang kan. So mendalami apa yang korang ada, bakat yang korang ada dan kemahiran yang ada ni, jadikan ia sebagai kerjaya kan, kerjaya. So ini adalah melalui kemahiran. Yang ketiga adalah melalui kebolehan. Selain daripada kemahiran kan, daripada kemahiran, so kita buat sesuatu kerja, yang kita rasa kerja yang kita buat tu sebenarnya ada manfaatkan kepada orang lain ataupun manfaatkan kepada diri kita kan. Hasil kerja kita lah kan. Contohlah apa yang Mira nak beri contoh ni, kita senaraikan lah, apa kebolehan yang kita ada, yang kita rasa memang kita ada dalam diri kita. Contoh, kita mungkin boleh berkomunikasi dengan baik dengan orang, mungkin kita boleh bergaul dengan baik dengan orang, mungkin kita ada keyakinan diri yang tinggi kan, disiplin, rajin usaha kan. So bila ada kebolehan ni sebenarnya kan sangat penting bila seseorang tu nak ceburi dalam bidang apa? Dalam bidang keusahawanan lah, perniagaan lah. Bila ada seseorang yang berperwatakan macam ni, yang ada kebolehan yang Mira sebutkan tadi, apa? Yang ada yang rajin berusaha, yang ada keyakinan tinggi kan, yang mudah bergaul dengan orang, yang dia boleh dengan orang dengan baik kan, berkomunikasi dengan orang dengan baik. So ini adalah ciri-ciri siapa-siapa yang nak ceburi dalam bidang perniagaan ataupun keusahawanan, sangat sesuai sebenarnya. Inilah cara kita nak mengenal pasti bagaimana potensi yang ada dalam diri kita tau, melalui korang kenal pasti apa kebolehan, apa kemahiran dan apa minat yang korang ada. 3 benda ni. Yang satu tadi apa Mira cakap? Minat, hobi, melalui hobi kita. Yang kedua, kemahiran yang kita ada. Yang ketiga adalah kebolehan kita kan. Ini adalah mengenal potensi dalam diri kita melalui apa yang Mira sharekan tadi ni. 3 ni sangat penting untuk kita senaraikan apakah minat kita, apakah kemahiran yang kita ada, dan apakah kebolehan yang kita ada kan. So korang senaraikan lah, baru korang tahu apa potensi yang korang ada sebenarnya, apa potensi kita sebenarnya yang ada dalam diri kita kan. Kalau kita tak senaraikan, macam mana kita nak tahu kan. So korang senaraikan dan korang akan sedar dan korang akan tahu sebenarnya macam mana kita nak kenal pasti potensi yang ada dalam diri kita. Okay. Yang keempat adalah kelemahan. Kan Mira cakap tadi, setiap individu, setiap orang mesti ada kelemahan dia kan. Mesti ada kelemahan, mesti ada kebolehan dan kekurangan dalam hal-hal tertentu sahaja, bukan semua perkara, betul tak? So sesetengah orang tu mesti ada kebolehan dan kekurangan dalam hal-hal tertentu kan. So kita perlu apa? Kita perlu menilai lah, kita perlu menilai dan kita perlu
menyedari apakah kelemahan diri kita. Ni penting untuk kita cari jalan untuk kita memperbaiki dan mengubah lebih baik daripada kelemahan-kelemahan yang kita ada tu, untuk kita perbaikilah, untuk kita perbaiki dan kita untuk ubah kan. So Mira Mira baca ni kan, ada satu Profesor Howard Gardner nama dia ada teori dia tahu. Dia ada teori dia bagi tahu sebenarnya manusia ni, individu manusia ni, sebenarnya setiap orang tu dia ada yang normal yang normal. Sebenarnya dia ada memiliki sekurang-kurangnya 7 potensi atau kecerdasan dalam diri dia tau. So dalam satu kecerdasan tu sebenarnya dia boleh dipisahkan menjadi lebih banyak lagi. So kita boleh tahu sebenarnya kecerdasan tu boleh dipecahkan lagi kepada kebolehan lain yang tidak terbilang banyak ni sebenarnya. Ini teori dari dia. Teori dari Profesor Howard ni. Yang dia teori lah dia, yang dia daripada teori dia lah, sebenarnya kita ni manusia ni sebenarnya kita ada 7 potensi. Ataupun kecerdasan diri kita sebenarnya 7, banyak sebenarnya lah. So benda daripada 7 tu sebenarnya dia boleh dipecahkan lagi jadi lebih banyak sebenarnya. So macam mana kita nak tahu apakah 7 kecerdasan ni? Ya, ini daripada teori dia. Dia senaraikan ada 7 kecerdasan yang ada dalam diri kita sebenarnya. So apakah yang dimaksudkan dengan kecerdasan, 7 kecerdasan ni? Mira akan sharekan dengan korang. Ada 7 tau, banyak kan. Ini sebenarnya banyak tau, ada yang potensi dalam diri kita sebenarnya. Kan sebelum ni Mira pun tak tahu kan. So Mira baca, so Mira sharekan dengan korang. Mira sharekan dengan korang untuk kita sama-sama untuk membantu korang di luar sana macam mana kita nak kenal pasti potensi yang ada dalam diri kita. Okay, ada 7 kecerdasan tau sebenarnya yang berpotensi untuk kita kenal pasti potensi yang ada dalam diri kita. Okay, Mira akan sharekan panjang ni kan. Sebenarnya sangat bermanfaat. Mungkin kita di luar sana kita tak tahu cara macam mana kita nak kenal pasti potensi dalam diri kita kan. So Mira nak sharekan dengan korang malam ni. Yang ini daripada teori Profesor Howard Gardner nama dia. Ni daripada teori dia lah. Teori dia ada 7 kecerdasan dalam diri kita. Okay, nombor 1 adalah kecerdasan kualitatif logik. Ni dia daripada teori dia lah. Ini maksudnya dia adalah kita ni sensitif kepada corak. Dia sensitif kepada corak, kepada susunan, kepada hal-hal sistematik kan. Yang mengutamakan perisian ke kan, yang pengiraan ke kan. Ini sebenarnya siapa-siapa yang ada kecerdasan ni sebenarnya kan, dia yang ada menterjemahkan kod-kod ke formula ke, sebenarnya dia sangat, bila dia macam apa, dia ada kecerdasan ni sebenarnya dia sesuai jadi seorang ahli matematik. Kan, jadi ahli matematik, jadi saintis, jadi accountant. Bila seseorang yang mempunyai inilah kecerdasan yang Mira sebutkan ni, yang melalui dia boleh menterjemahkan kod-kod, dia suka pengiraan kan. Ni sebenarnya individu yang suka kan, yang ada kecerdasan ni sebenarnya dia sangat sesuai jadi ahli matematik, ahli accountant kan, jadi sesuai jadi peguam, jadi programmer komputer. Sebab dia ada kecerdasan tau. So korang boleh sedar sebenarnya korang ada potensi diri korang bila korang ada kecerdasan ni. Kecerdasan kualitatif logik nama dia. Ini teori daripada profesor tu lah kan. Ini yang Mira nak sharekan dengan korang, macam mana kita nak kenal pasti potensi yang ada dalam diri kita kan. So kalau siapa-siapa yang ada kecerdasan ni, dia suka kira-kira dan pengiraan, dia suka formula, kod-kod kan. Dia sebenarnya sesuai jadi ahli matematik lah. Dia sesuai jadi accountant, dia sesuai jadi programmer komputer. Kan ini nombor 1, dia 7 kan, Mira nak sharekan 7 tau. Yang kedua adalah kecerdasan
visual. Kalau visual ni melalui dia sensitif terhadap keindahan alam lah, keindahan dia ada, dia seorang yang pemerhati tau. Dia seorang pemerhati. Hai, selamat malam Mila. Dia ada dia sensitif kepada keindahan, dia sensitif kepada, dia lebih pemerhati. Dia lebih pemerhati yang tajam kan. Dia kuat imajinasi, dia menghayati warna, warna dan reka bentuk. Okay, so siapa-siapa yang ada kecerdasan visual ni sebenarnya dia, bila dikembangkan kecerdasan ni, bila dia gunakan potensi yang ada ni, sebenarnya dia boleh jadi seorang apa? Seorang pelukis. Dia boleh jadi seorang pelukis, dia boleh jadi pereka cyber ataupun komputer sebenarnya. So siapa-siapa yang ada kecerdasan ni sebenarnya sangat sesuai jadi seorang pelukis. So kalau dalam siapa-siapa yang tak sedar tu sebenarnya orang ada potensi ini sebenarnya. So sebab itulah Mira sharekan tadi, Mira sebutkan tadi, sebenarnya siapa-siapa yang ada bakat tu, kalau boleh korang sebenarnya kena mendalami lagi. Mungkin boleh jadi kerjaya korang kan, boleh jadi kerjaya korang, boleh mendapat sumber pendapatan apa yang korang bakat yang korang ada itulah. Kan ini melalui kecerdasan visual, yang siapa-siapa yang suka keindahan tu, yang sangat pemerhati dia tu sangat tajam kan. Dia sukakan warna dan reka bentuk, dia sesuai untuk jadi seorang pelukis, seorang pereka. Kan antara 7 kecerdasan yang dimaksudkan daripada Profesor Howard Gardner nama dia. Okay, yang ketiga adalah kecerdasan bahasa. Panjang tau. Panjang lebar Mira nak share dengan korang malam ni, panjang kan. Semoga kita boleh korek, kita boleh cungkil apa potensi yang ada dalam diri kita sebenarnya melalui kecerdasan yang ada sebenarnya dalam diri kita. Sebenarnya korang mungkin tak ambil tahu ke, mungkin macam buat biasa-biasa kan, macam tak mendalami ke kan. So kalau boleh kita mendalami lah apa yang kita ada, apa yang bakat yang kita ada, apa kemahiran yang kita ada kan. So yang ketiga adalah kecerdasan melalui bahasa. Kalau sesiapa yang sensitif kepada suara, ritma, kepada makna dan hubungan perkataan tu kan, antara perkataan tu serta berbagai fungsi bahasa. Lepas tu digunakan bahasa sebagai untuk penyatuan diri. Sebenarnya siapa-siapa yang ada kecerdasan bahasa ni, dia sebenarnya kalau dia beri tumpuan yang lebih kan, sesuai jadi apa? Sebenarnya mereka sesuai jadi ahli politik, mereka jadi guru, mereka jadi penceramah atau pendakwa. Kan siapa-siapa yang ada kecerdasan bahasa ni sebenarnya mereka boleh, bila mereka memberi tumpuan yang tinggi lah, bila mereka menggunakan tumpuan yang tinggi terhadap kecerdasan bahasa ni, mereka boleh jadi ahli politik, mereka boleh jadi penceramah, mereka boleh jadi pendakwah sebenarnya. Kan macam ni lah kita nak cara kita nak mengenal pasti apa potensi yang ada dalam diri kita sebenarnya. So nombor 4 adalah kecerdasan muzik. Kalau muziknya kita mesti tahu, muzik mesti seseorang tu pandai menyanyi kan. Sesuatu bunyi lah, kepada bunyi muzik kan, irama, dia punya tone, kebolehan menyanyi kan. So dia menyusun muzik ke kan, dia menghayati bentuk-bentuk muzik. Ini adalah kecerdasan muzik. Melalui kecerdasan muzik ni sebenarnya sangat sesuai untuk orang yang suka, yang pandai menyanyi, yang pandai menyanyi, yang ahli muzik, komposer kan, pencipta lagu kan. So pengiklanan dan pemain alat-alat muzik. So macam ni lah kita nak kenal pasti, macam mana kita nak mengenal pasti potensi yang ada dalam diri kita tau, melalui kita kecerdasan muzik. Siapa-siapa yang ada yang suka dan yang suka kepada bunyi, yang sukakan kepada muzik kan, so dia orang sesuai untuk jadi apa? Jadi ahli muzik lah, ahli muzik, jadi penyanyi kan, jadi komposer kan. So yang seterusnya nombor 5 adalah kecerdasan
kinestetik. Yang ni adalah maksud dia kebolehan mengawal pergerakan. Kinestetik ni melalui pergerakan tubuh badan dia, pergerakan dia. So yang meminati sukan kan, sukan jasmani tu semua tu, yang suka membuat pergerakan kan, dia sebenarnya siapa-siapa yang ada kecerdasan kinestetik ni yang mengawal pergerakan badan dia, sebenarnya bila dia memperkembangkan lagi kecerdasan ni, sebenarnya adalah seorang ahli sukan, penari ataupun pereka cipta kan. Ini yang dinamakan potensi yang ada dalam diri dia melalui kecerdasan kinestetik ni, melalui tubuh badan dia, pergerakan badan dia. So mungkin dia jadi seorang penari, jadi ahli sukan kan, sebab melalui pergerakan kan, pergerakan. So yang keenam ada kecerdasan interpersonal, interpersonal, melalui sensitif terhadap orang lain, kebolehan menyesuaikan diri. Yang ni macam dia boleh menyesuaikan diri dengan orang lain, persekitaran dia kan, dia cepat memahami orang lain kan, dia ada kelebihan ni, kecerdasan melalui interpersonal ni, dan dia juga boleh mempengaruhi orang lain. So siapa-siapa dari golongan ni sebenarnya sangat sesuai jadi apa? Bila pandai, dia macam dia mudah bergaul dengan orang, dia memahami mudah memahami orang lain kan, dia pandai ambil hati. Yang ni sesuai untuk antara golongan-golongan yang kaunselor kan, jadi sebagai kaunselor, jadi sebagai guru, sebagai ataupun pemimpin kan, ataupun seorang pemimpin melalui kecerdasan interpersonal. Dia lebih memahami orang lain tau, dia lebih memahami orang lain, dia mempunyai kecerdasan interpersonal, dia pandai ambil hati, dia seorang yang boleh mempengaruhi orang lain. So itu yang Mira sebutkan tadi, bila dia memperkembangkan kecerdasan yang dia ada ni, sebenarnya dia boleh jadi seorang kaunselor, dia boleh jadi ahli politik ataupun pemimpin ataupun guru sebenarnya. Okey? Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Tadi inter kan, ini intrapersonal, melalui sensitif terhadap nilai, tujuan dan perasaan diri. Ini macam keutamaan kepada macam diri sendirilah kan, dia memahami diri dia, dia boleh kawal perasaan dia, dia boleh kawal perasaan dia, dia mempunyai disiplin yang tinggi kan. Ni adalah bila seseorang ni yang berpeluang untuk mengembangkan kecerdasan yang dia ada ni, kecerdasan intrapersonal ni, sebenarnya mereka sangat sesuai menjadi seorang apa? Seorang ahli falsafah. Mereka sangat sesuai jadi seorang ahli falsafah. Mereka jadi mufti ke kan, mufti atau penyelidik kognitif. Bila mereka mempunyai itulah yang boleh kawal emosi, yang boleh memahami diri sendiri, yang perasaan diri, dia boleh sensitif terhadap nilai dan tujuan dia kan. Lepas tu dia mempunyai disiplin yang sangat tinggi. Inilah antara golongan yang boleh menjadi seorang ahli falsafah, mufti sebenarnya. So apa yang kesimpulan yang Mira nak sharekan dengan korang? Apakah kesimpulan malam ni adalah kita, individu yang normal ni sebenarnya, termasuklah korang di luar sana ataupun Mira kan, sebenarnya kita memiliki ketujuh kecerdasan ni kan, yang Mira sharekan tadi, 7 tadi ni kan, sebenarnya dia wujud dalam diri kita. Sama ada kita setakat nak ambil peluang ataupun diberi peluang untuk kita kembangkan sebagai hobi atau jadikan sebagai bidang kerjaya kita sebenarnya. Ini kesimpulan yang Mira nak sharekan kan. Sebenarnya dia wujud dalam diri kita sebenarnya. 7 kecerdasan ni ada dalam diri kita sebenarnya. So sama ada kita nak ambil peluang ataupun diberi peluang kan, untuk kita jadikan dia sebagai kerjaya dalam diri kita. So macam ni lah cara yang ni lah yang Mira nak sharekan dengan korang. Macam ni kita nak mengenal potensi yang ada dalam diri kita. Dengan cara-cara inilah
yang Mira kongsikan tadi, panjang lebar tadi. Macam mana kita nak mengenal potensi dalam diri kita. Okay, so panjang Mira share malam ni kan. So Mira sebenarnya apa yang Mira baca ni, apa yang Mira pelajari ni sebenarnya sama-sama Mira nak sharekan dengan korang di luar sana untuk membantu korang bagaimana kita nak mengenal pasti potensi yang ada dalam diri kita. Sebenarnya kita ada potensi tertentu. Semua orang ada kelebihan masing-masing, sama ada dia nak memperkembangkan ataupun hanya sekadar hobi ataupun sekadar minat. So kalau boleh, siapa-siapa yang ada bakat tu, siapa-siapa yang ada kemahiran, kebolehan kan, yang ada hobi kan, so sepatutnya lah kita sebenarnya kita mendalami, kita lebih mendalami sebenarnya untuk kita dapatkan manfaatkan untuk diri kita dan manfaatkan kepada orang lain juga sebenarnya. Okay, so mungkin boleh jadi pendapatan, punca pendapatan, mungkin boleh menjadi kerjaya anda. So why not kita mendalami apa yang kita ada, potensi yang ada dalam diri kita ni. Betul tak kan? So itulah cara untuk kita mengenal potensi dalam diri. Okay, so korang boleh sharekan apa yang Mira sampaikan ni, apa yang Mira sharing ni sebenarnya untuk membantu korang di luar sana, untuk kita, cara kita untuk mengenal pasti bagaimana kita nak tahu potensi yang kita ada dalam diri kita. Dalam kita sedar dan tak sedar sebenarnya kita ada 7 kecerdasan yang Mira sharekan tadi. Ada 7 sebenarnya. Bila kita dipecahkan lagi kan, sebenarnya 7 kecerdasan tadi tu, sebenarnya bila kita pecahkan lagi, dia sebenarnya ada lebih banyak lagi sebenarnya tau. Jadi kita tahu macam mana kita nak kembangkan dia dan kita nak dalami dia. Okay, so panjang lebar Mira cerita malam ni. Alhamdulillah settle Mira cerita malam ni. So semoga apa yang Mira sharekan ni boleh memberi manfaat kan kepada korang di luar sana, macam mana kita nak mengenal potensi yang ada dalam diri kita. Okay, so insya-Allah Mira akan sharekan lagi esok malam macam biasa pukul 9 malam di page Sambal Hitam Nur Art. Okay, ingat Mira, ingat Sambal Hitam Nur Art. Okay, bye, assalamualaikum.